So, mengapakah penting untuk mengenal pasti pengikut Kristus yang sebenar? Kita tahu di serata dunia lebih dari 2 bilion 2 bilion orang mengatakan bahawa mereka ialah pengikut Kristian. So itu banyak sekali ya. So itu 2000 juta orang berkata mereka pengikut Kristus. Mereka sebahagian daripada ribuan aliran Kristian yang mempunyai kepercayaan, standard moral dan cara penyembahan yang berbeza. Tapi ketua orang Kristus iaitu chief orang Kristian ialah Yesus, dan Yesus berkata bahawa pengikut yang sebenar, yang tulen, ialah orang yang melakukan kehendak Bapanya. Ya. Kenapa? So, mari kita baca Matius bab 7 ayat 21 sampai 23. Matius ini diambil dari terjemahan dunia baru dari Bible. Matius bab 7 ayat 21 sampai 23. Sini berkata, Matius bab 7 ayat 21 sampai 23, bukan semua orang yang berkata kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk dalam kerajaan di syurga. Hanya mereka yang melakukan, dengar sini kehendak Bapakku yang di syurga akan memasukinya. Pada hari itu, ramai orang akan berkata kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat atas namamu, mengusir roh-roh jahat atas namamu, dan melakukan banyak mukjizat atas namamu? Tetapi aku akan menjawab, Yesus akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai orang yang melanggar hukum. Ya, so dari syurga dia kata pergilah. Seorang itu bila kita baca ayat ini, kita harus tanya seorang yang mengelar Yesus sebagai Tuhan tidak semestinya mendapat perkenannya. Ya, so kita mau perkenannya. Kita tahu banyak orang diperdaya oleh ajaran palsu yang tidak dapat memberi apa-apa manfaat. So mari kita lihat 4 ciri mengikut Yesus yang sebenar. So untuk kami saksi-saksi Yehova, dan kamu untuk yang bukan saksi Yehova dan juga rakan-rakannya. So orang Kristian sejati ada 4 ciri. Mereka menghormati firman Tuhan dan hidup selaras dengannya. So mereka ikut Bible dan hidup selaras dengannya. So mereka bukan saja baca, tapi mereka hidup selaras. Mereka melakukan itu dan juga mereka mengisytiharkan nama Tuhan, iaitu Yehova, nombor 2, dan mereka memberitahu tentang kerajaan Tuhan dan harapannya, dan juga mereka dikenali. Nombor 4 ialah mereka dikenali dengan kasih. So mari kita ciri yang pertama seorang Kristian sejati menghormati firman Tuhan dan hidup selaras dengannya. Sebagai Yesus, Tuhan kita, Tuhan Kristian, firman Tuhan iaitu Bible ialah kebenaran. Kenapa? Mari kita lihat Yohanes, apa dia kata sini. Yohanes bab 17 ayat 17. Yohanes bab 17 ayat 17. Mari kita baca. Yohanes bab 17 ayat 17.
sini berkata, sucikanlah mereka dengan kebenaran. Ini Tuhan Yesus cakap ya. Firman-Mu, itu firman dari Bible, ialah kebenaran. So, kita lihat Yesus, Tuhan kita memetik ayat-ayat suci dari Bible. Dia mempertahankannya dan menjelaskan kepada orang lain. Ya. So, ingat tak? Tak tahu kamu ingat tak itu bila Yesus lepas dia di bumi, selepas dia dibaptis, so dia sudah 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. So dia sangat lapar. So itu Satan si iblis. Satan si iblis adalah ketua jahat ya. Itu chief jahat. So hari ini kita ada chief jahat iaitu Satan si iblis, dan chief baik iaitu Yesus. So macam itu cerita cowboy lah, chief ini, chief itu. So ada chief baik dan chief tidak baik. So teladan kami adalah untuk Yesus lah. Mari kita lihat di Matius bab 4 ayat 4. Di Matius bab 4 ayat 4 ya. So, Yesus sangat lapar ya. So dia di sini kata ayat 2, setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dia berasa lapar. Yesus berasa lapar. Dan di ayat 4 itu Satan, itu chief jahat, dia mau goda Yesus. So Satan pakai itu ayat dari Mazmur dan dia try menggoda Yesus ya. Tetapi pada masa itu si penggoda iaitu Satan datang dan berkata kepadanya, ini ayat ketiga, jika kamu anak Tuhan, suruhlah batu-batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, dia kata dia selalu pakai ada tertulis. So ada tertulis, manusia mesti hidup bukan dengan roti saja, tetapi juga dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. So ada tertulisnya. So yang ayat ke-7 itu Satan try itu menggoda dia. Ya, dia suruh Yesus lompat dari tempat tinggi. So kita lihat di Matius bab 4 ayat 7 ya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Satan ya, ada tertulis sekali lagi ya, juga jangan menguji Yehova Tuhan kamu. So sekali lagi kali ketiga Satan chief jahat, dia menggoda, dia mau tes Yesus, dan dia suruh Yesus sujud kepada dia. So Yesus dia menjawab, bagaimana dia menjawab? Dia kata ayat 10 ya. Yesus menjawab, pergilah Satan, kerana ada tertulis, dia kata ada tertulis sekali lagi, kamu mesti menjambah Yehova Tuhanmu, dan kamu mesti memberikan hikmat suci kepada dia saja. So jika mau tahu lebih lagi, saudara-saudari dan rakan-rakan boleh baca itu buku Mari Jadi Pengikutku, atau dalam bahasa Inggeris Come Be My Follower. So sini ada tertulis ya. So kita lihat ya. So selalu saudara-saudari, bila kamu berbincang sama saksi-saksi Yehova atau rakan-rakan, kami akan selalu menggunakan Alkitab atau Bible untuk menerangkan itu kenapa kita begini, kenapa begitu ya. So kita lihat tadi ya, Yesus dan para pengikutnya menggunakan ayat-ayat suci sebagai asas bagi ajaran mereka. So mereka tidak mengajar tentang falsafah atau adat istiadat manusia. So apa yang kami boleh buat dari sini, belajar dari Yesus dan melakukannya, bagaimana kita dapat kebijaksanaan atau hikmat
dari pelajaran Yesus, macam ada tertulis, ya. Pengikut Kristus yang sebenar menerima Bible sebagai dasar kepercayaan kami dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan. So, saksi-saksi Yehova hidup selaras dengan firman Tuhan. So, kita lihat sebagai saksi Yehova, kita selalu menggunakan Bible untuk belajar. So, hal ini merangkumi semua aspek kehidupan kami. So, mereka menggelar sebagai orang Kristian. So, mereka yang menggelar nama sebagai Kristian, mereka tidak dapat berkenan Tuhan. So, pengikut Kristus yang sejati mengisytiharkan nama Tuhan, ya. So, kita melihat, ya, Yesus, ya, mengisytiharkan nama Bapaknya. So, mari kita lihat, ya, kenapa, ya. Di Yohanes bab 17, ayat 6. Yohanes bab 17 ayat 6, ya, sekejap. Yohanes bab 17 ayat 6 sini berkata, ini Tuhan Yesus berkata, ya, aku sudah membuat nama Tuhan Yesus berkata, aku sudah membuat namamu nyata, iaitu Yehova, kepada orang dari dunia ini yang telah engkau serahkan kepadaku. Mereka merupakan milikmu dan engkau menyerahkan mereka kepadaku. Mereka mematuhi firman-Mu. Dan ayat ke 26, Yohanes 7 ayat 26, sini berkata, aku sudah membuat namamu nyata kepada mereka, iaitu Yehova, dan aku, iaitu Yesus, akan terus berbuat demikianlah, supaya mereka akan menunjukkan kasih seperti mana engkau, iaitu Yehova Bapaknya, menunjukkan kasih kepadaku, dan supaya aku bersatu dengan mereka. So, pengikut Yesus yang sejati, mereka menyuruh nama Yehova. Mereka tahu dengan menyuruh nama Yehova, kerana seseorang harus percaya kepada Yehova baru boleh menyuruh namanya, ya. Mari kita lihat di Roma bab 10 ayat 13. Roma bab 10 ayat 13. Sini berkata, hal ini demikian kerana semua orang yang menyeru nama Yehova akan diselamatkan. So, kerana percaya kepada Yehova baru kita seru kepada namanya dan minta tolong dari dia, ya. So, kita tahu dalam bahasa asal Yunani, dalam bahasa asal Bible, itu Hebrew dan Yunani, nama Tuhan muncul kira-kira 7,000 kali. Bukan satu atau dua kali, tapi 7,000 kali, ya. So, banyak penterjemah Bible dan pemimpin gereja mengaku pengikut Kristus, tetapi mengeluarkan nama Tuhan daripada Bible dan tidak lagi menggunakan namanya. Kamu boleh lihat macam Gideon Bible di hotel atau di hospital, tidak ada nama Tuhan. So, jika ada nama sekali saja, di depan dia ada tulis atau di belakang. So, sangat penting untuk memanggil dan menggunakan nama Yehova, ya. So, apa yang kita boleh buat? Apa yang kami boleh buat? So, Yehova mengasihi mereka yang takut kepada dia dan menghormati namanya. So, kita harus menghormati nama Tuhan, ya. Ya, itu sangat penting, ya. Seperti nama seorang bapa yang pengasih. So,
So untuk hikmat, kita sebagai hamba Yehova yang sejati, kita mendapat penghormatan untuk menjadi umat yang menyandang namanya. So sebagai saksi-saksi Yehova, tahun 1931 kita dapat nama itu JW. So di satu convention di Amerika Syarikat, so di Julai 1931 mereka ada satu meeting. So mereka bertanya, apa itu JW? Just wait, atau kemudian mereka baru tahu itu nama kita yang baru, iaitu Jehovah's Witness, iaitu JW, Jehovah's Witness JW. Dan dari tahun 1931 itu nama kami. So ini diambil dari Yesaya bab 43 ayat 12. Kamu boleh cek sendiri bila kamu ada masa. So boleh juga lihat itu buku Kerajaan Tuhan kini memerintah. Boleh download dari website kami jw.org. So ini percuma. So mereka yang menjadi saksi, so kami selalu mendedahkan dan mengaibkan nama Tuhan. So kita membersihkan nama Tuhan, ya. So poin yang ketiga, ya. Kerajaan Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi orang Kristian sejati. Kerajaan Tuhan, ya. Ya, ini diambil dari Matius bab 6 ayat 9 dan 10, ya. So kerajaan Tuhan adalah tema utama bagi penyebaran Yesus. Mari kita lihat di Lukas bab 4:43, ya. Lukas 4:43. Di Lukas 4:43 sini berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, berita baik tentang kerajaan Tuhan harus anda kabarkan juga di kota-kota lain, kerana untuk tugas itulah aku diutus. So sebagai saksi Yehova, kami harus menyebar tentang itu kerajaan Tuhan. So pengikut Kristus yang sejati, mereka memahami apa itu kerajaan Tuhan dan perkara-perkara yang akan dilakukan oleh kerajaan ini. So kerajaan ini adalah satu kerajaan di syurga dan Yesus merupakan rajanya, ya. So sekarang ini macam 2000 tahun dahulu Satan dia bully sama Yesus semasa dia di manusia. Tapi sekarang Yesus sudah jadi raja di syurga dari tahun 1914, dan dia mengusir Satan dan honco-honconya dari syurga masuk ke dunia, so ke bumi. So sekarang kita ada banyak masalah. So kerana itu Yesus sudah jadi raja dan Satan sudah ditendang dari syurga. So dia banyak marah kepada kita. So sekarang dia buat kacau balau di bumi. So kita ada COVID, ada perang, ada kurang makan, ada apa-apa lagi. Kita panggil Satan itu Mr. War, itu ya. Mr. macam celaka, ya. Okey. So mari kita lihat di sini. So kerajaan ini, apakah dia akan lakukan kerajaan ini? Dia akan memerintah seluruh bumi dan membawa kedamaian kekal. So dia akan itu taruh Satan di penjara, dan kita akan masuk ke dunia Firdaus. So dan kita selepas itu dapat hidup selama-lamanya. So apa yang kami boleh
lakukan, apa yang kami boleh buat. So saksi-saksi Yehova di seluruh dunia mengumumkan bahawa kerajaan Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi manusia. So sekarang kita ada kempen special ya, untuk tentang malam peringatan Yesus, tentang korban tebusan Yesus. Dan juga kita sekarang melakukan nubuat Matius bab 24 ayat 14 tentang mengabar tentang kerajaan Tuhan ya. So kami berpendirian neutral dalam hal-hal politik juga. So kita lihat sebagai Tuhan Yesus ya, di Yohanes bab 6 ayat 14 dan 15, bila orang mau buat dia raja, dia cabut. Dia tidak mau itu jadi raja untuk orang Yahudi ya. So kita harus neutral, kita undi untuk Yesus saja dan kerajaannya. So kami menyokong kerajaan Tuhan dan mengutamakan dalam kehidupan kami ya. Okey. So poin yang keempat adalah Kristus ya, adalah kasih. Pengikut Kristus yang sejati dikenali kerana kasih mereka. Lagi satu poin sebelum saya ke kasih, kita boleh lihat ya, itu kami menyokong kerajaan Tuhan dan mengutamakannya sebagai nombor satu. Seperti itu Singapura ada satu ayat kiasu ya, kiasu takut mati ya. So kita harus buat kerajaan Tuhan nombor satu, iaitu kingdom interest above selfish undertaking. So kingdom kiasu ya, kingdom interest above selfish undertaking. So kita harus membuat kerajaan Tuhan nombor satu, dan last lain-lain barang ya. Yang kedua lain-lain barang. So pengikut Kristus yang sejati dikenali kerana kasih mereka. So kasih serta sikap rela berkorban menyatukan orang Kristian yang sejati. So kasih ya, persaudaraan kasih macam ni ya. Persaudaraan sedunia ini menikmatikan perpaduan ya. Mari kita lihat ya, dibaca di Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Yohanes bab 13, Yohanes bab 13, Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Saya fikir semua orang tahu ni ya, 34 dan 35. Tapi saya harus baca ni ada di highlight. So di 34, aku memberi kamu satu perintah. Ini dari Yesus Kristus ya, baru kamu harus saling mengasihi. Sebagaimana aku harus mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahawa kamulah murid-muridku. So ikatan kasih sangat penting ya untuk kami, dan kami mempunyai banyak bangsa, budaya dan latar belakang yang berbeza. So ya, so mereka juga mengikut Kristian yang sejati seperti saksi-saksi Yehova membantu semasa menghadapi bencana dan tantangan. So baru-baru ini dari tahun 2019 sampai 2020 ada banyak bencana. So kita lihat di sini ya, ini gambar ni, bencana, ada banyak bencana. So ini boleh tengok di JW News. So adalah salah satu saya mau bincang adalah tentang itu di Australia. So ada satu kebakaran yang besar, itu giga fire. So banyak itu giga fire adalah lebih dari 1,000 ekar bila dia bakar. So giga fire di Australia dan di California ya, di Amerika. Dan giga fire ini dia hampir kawasan itu
semenanjung Malaysia, hampir seluruh semenanjung Malaysia dibakar. Tapi ini di Australia secara dan hampir saiz itu England. So sebanyak rumah dibakar, 33 orang mati. So empat orang bomba meninggal. Tapi tak tahu berapa banyak. Saya fikir banyak saudara-saudari punya rumah pun dibakar. Tapi mereka dapat tinggal di rumah saudara-saudari seiman yang lain kerana kebakaran. So ini menunjukkan kasih mereka yang hidup, ya. So sebagai kami sebagai untuk kami, so apa yang kita boleh buat dari sini sebagai seorang Kristian? So mengikut sejati Kristus mengasihi semua orang, termasuk para penentangnya. So kita kena mengabar kepada orang yang tidak suka kepada kami. So usaha gigi dicurahkan untuk menyebarkan harapan Bible, ya. Kita kepada orang lain. So mereka juga enggan berperang. So kita katakan itu saksi itu Singapura mau gaduh sama saksi Malaysia, kita tak boleh, ya, kerana kasih. So kita tidak mau perang kerana kita ikut teladan Yesus. Kerana kasih, kita harus kasih kepada Yehova dan kasih kepada itu enemy kita, itu musuh kita. So jika ada kasih, macam mana perang, saya mau ambil itu senapang, kasih macam mana mau mentembak, ya. So kerana kasih, kita tidak melakukan ini keganasan dan sebagainya. So kita harus buktikan diri sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya. So kita harus buktikan kepada kita diri kita sendiri. So dari kami, iaitu saksi-saksi Yehova, kami sudah bukti, ya. Tapi untuk kawan-kawan sekarang tu yang bukan saksi, untuk kamu yang bukan saksi dan rakan-rakan saksi. So sekarang, bilakah masa untuk menjadi pengikut yang Yesus yang sejati? Adalah sekarang, bukan untuk besok kah, lusa kah, tapi sekarang, ya. So mereka yang bukan pengikut Kristus yang sejati harus bertanggungjawab kepada Tuhan. So kita harus gunakan Bible, ya. Hari ini tak bawa buku, ini digital Bible dari jw.org. Kita harus gunakan firman Tuhan untuk mengkaji ajaran dan cara hidup saksi-saksi Yehova. So sebagai seorang saksi, kami berharap anda dapat melihat bahawa kami ialah pengikut Kristus yang sebenar dan memilih untuk menyertai kami menyembah Tuhan dalam cara yang diperkenankannya, itu Yehova, itu Bapa Yesus dan Kristus Yesus. So kita boleh sekali lagi, ya, itu review, ya, itu point, ya. So sebagai seorang pengikut Kristus yang benar atau sejati, kita harus menghormati firman-Nya, kita harus baca Bible dan hidup selaras dengannya. So yang kedua, kita harus menggunakan nama Tuhan, iaitu Yehova. Yang ketiga, kita mesti beritahu tentang kerajaan Tuhan, harapan untuk itu kehidupan abadi, ya, selama-lamanya. Yang keempat adalah itu kasih, ya. So ada offer untuk kawan-kawan, ya. Kami sekarang ada buku baru, iaitu Nikmati Hidup Selama-lamanya. So jika kamu mau tahu lebih lagi, boleh suruh tanya itu saksi-saksi Yehova dan minta itu buku atau itu pelajaran Bible yang percuma-cuma. Dan juga kamu boleh download itu buku-buku dari website jw.org, semua percuma.